Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, Maha berkat serta maha tinggi kelebihan Allah yang menguasai pemerintahan dunia dan juga akhirat. Dan sememangnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang baik amalannya, dan dialah Allah yang maha berkuasa lagi maha pengampun. Sadaqallahul azim. Panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini dapat sama-sama kita tunaikan kewajipan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah salat maghrib kepadanya. Kemudian disambung pula dengan pengajian kuliah maghrib kita pada malam ini. Saya tidak lupakan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Bilal Pengusi dan seluruh ahli jawatankuasa masjid, dan para alim ulama, para asatizah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah beberapa siri yang lepas saya tidak hadir, dan sebelum-sebelum ini banyak kita bahaskan sirah nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dan juga tauladan dalam kehidupan kita. Sumber yang kita ambil dalam Islam itu ada dua. Yang pertama iaitulah Al-Quranul Karim. Yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga melalui ijma' ulama dan terakhirnya qiyas. Maka di sinilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kamu, kata Nabi, dua perkara, selagi mana kamu berpegang teguh pada kedua-duanya ini, selagi itu kehidupan kamu untuk dunia dan juga untuk akhirat selamat dan bahagia. Iaitulah yang pertama kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim. Yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merangkumi perbuatan, perkataan serta pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah berhajatnya kita memahami sirah, supaya sirah menjadi tauladan dan sempadan dalam kehidupan kita.
Sirah-sirah Nabi SAW luas. Bahkan dalam kitab sirah banyak ulama-ulama menceritakan pasal Nabi SAW. Bukanlah bermula sejak kelahiran Nabi SAW. Bukan bermula sejak kelahiran sampai kematian, tak. Ulama terlebih dahulu menceritakan bagaimana keadaan-keadaan dunia sebelum kelahiran Nabi SAW. Dinyatakan bahawa masyarakat jahiliyah berada dalam kegelapan yang amat. Mereka ini jauh daripada suluhan dan panduan wahyu Allah, sebab terpisahnya jarak Nabi Isa AS dengan Nabi Muhammad SAW. Apabila Nabi Isa diangkat oleh Allah, selepas itu tidak diutuskan para Nabi. Dalam kitab sirah menyatakan hampir 5 kurun, 500 tahun tidak ada Nabi. Maka disebabkan itulah tidak ada seorang pemimpin ataupun umpamanya cikgu yang memandu kehidupan umat ini, menyebabkan umat selepas itu sesat, hanyut daripada suluhan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah ulama menyifatkan jahiliyah bukanlah bermaksud mereka itu jahil dalam bab dunia. Digambarkan masyarakat jahiliyah sebelum kelahiran Nabi. Jahil di sini bukan jahil dalam bab dunia. Terbukti bahawa adanya dua kuasa besar dunia, Rum dan juga Parsi, menunjukkan bahawa dari segi ketamadunan dunia mereka tidak pernah jahil. Jahil di sini adalah jahiliyah fi ma'rifatillah, jahil dalam bab mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ummah dan masyarakat di waktu itu jauh dengan Allah, tak kenal Allah, sembah bulan, bintang, matahari, berhala dan sebagainya, sebab tidak ada Nabi. Maka Nabi lahir di tanggal 12 Rabiul Awal tahun Ghasyah. Dan sebenarnya pada malam ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, sirah yang saya nak bawakan pada malam ini bukanlah terkhusus kisah Nabi. Sebenarnya kisah orang yang dekat dengan Nabi SAW, yang menyambut kelahiran Nabi SAW. Sirah siapa dia? Sirah atuk Nabi. Tajuknya pada malam ini tauladan melalui kepimpinan Abdul Muttalib. Sirah nak cerita pada malam ini bukan kisah Nabi, tetapi kisah atuk Nabi, yang merupakan seorang pemimpin orang besar, memimpin Mekah, menguasai orang-orang Quraisy. Kita cuba tengok bagaimana kepimpinan Abdul Muttalib ini, supaya boleh dijadikan contoh tauladan dalam kehidupan kita. Bagaimana sifat dan ciri seorang pemimpin itu. Kita cuba melihat sisi pandang positif daripada pimpinan Abdul Muttalib, sehingga Abdul Muttalib memerintah Mekah sampai mati. Maknanya orang suka dia, orang sayang dia, masyarakat terima dia. Apa sebab terima dia? Semestinya dia adil, baik, sama dicintai oleh orang-orang yang dipimpinnya, masyarakat Quraisy, orang Mekah. Maka di sinilah saya nak bawa contoh pada malam ini tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita menghayati sirah Nabi SAW ini. Abdul Muttalib seorang pemimpin Mekah, mewarisi kepimpinannya ini melalui pak saudara dia, Muttalib. Muttalib itu pak saudara Abdul Muttalib, dan Muttalib pula pak saudara dia mewarisi kepimpinan daripada Hashim, ayah pada Abdul Muttalib. Maknanya Mekah dulu dipimpin antara yang awal Quraisy ini Hashim, ayah kepada Abdul Muttalib, namanya Hashim. Kita perhatikan tuan-tuan nama Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab. Baik, maknanya dulu yang pertama memerintah Mekah Hashim, ayah kepada Abdul Muttalib. Sampai satu masa Hashim ini mangkat atau mati dia. Di waktu itu Abdul Muttalib kecil lagi. Beralih pemerintahan ini kepada adik kepada Hashim, namanya Muttalib. Muttalib melihat perlunya ada kepada pewaris selepasnya nanti. Lalu dia teringat kepada anak abang dia, anak Hashim ini, tinggalnya di Madinah, iaitulah Abdul Muttalib.
Dan nama sebenar Abdul Muttalib bukan Abdul Muttalib, namanya Syaibah bin Hashim. Muttalib, pak saudara Abdul Muttalib ini teringat, abang aku ada adik seorang, ada anak di Madinah. Lalu Muttalib ini dia ambil Abdul Muttalib daripada Madinah supaya kelak boleh mewarisi kepimpinan orang-orang Quraisy di Mekah ini. Lalu Muttalib ambil Abdul Muttalib, buat masuk ke Mekah. Di saat ini Abdul Muttalib kecil lagi. Nama sebenarnya Syaibah bin Hashim. Apabila Muttalib gendong Abdul Muttalib buah atas belakang dia nak masuk ke Mekah, dia buah atas belakang buat masuk ke Mekah. Muttalib ini dikenali dengan seorang pemimpin yang baik, yang kaya, suka beli hamba. Dia pergi banyak, dia tolong orang, dia beli hamba. Lalu dia gendong anak saudara ni Syaibah atas belakang dia masuk ke Mekah. Apabila masuk ke Mekah, orang-orang Mekah melihat dan berkata, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Katanya itu hamba Muttalib, hamba Muttalib. Sangkaan orang Mekah bahawa hak Muttalib gendong belakang dia tu hamba dia. Sebenarnya itu bukan hamba dia, tu anak saudara dia, namanya Syaibah. Maka sebutan inilah menjadi nama Abdul Muttalib, sehingga kekalah nama Abdul Muttalib yang asal namanya Syaibah. Dan akhirnya nama Syaibah ini mula hilang sehingga kekalah namanya Abdul Muttalib. Itu asal nama dia. Muttalib itu nama pak saudara kepada Abdul Muttalib. Nama sebenarnya Syaibah bin Hashim. Dan Abdul Muttalib memerintah Mekah. Masihkah tuan-tuan ingat kisah Abrahah daripada Yaman datang ke Mekah untuk menghancur leburkan bangunan Kaabah? Dipimpin oleh Abrahah bersama-sama dengan bala tenteranya dan gajah-gajahnya. Cerita ini direkod dalam Al-Quranul Karim. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah Abrahah dan bala tenteranya bersama-sama dengan gajah-gajahnya mati bergelimpangan di perbatasan Mekah, diazab oleh Allah Ta'ala sebagaimana daun-daun dimakan ulat. Maknanya cerita ini benar. Abdul Muttalib di waktu itu pemimpin Mekah. Abrahah masuk ke Mekah nak hancurkan Kaabah. Apa tujuan dia? Saja-saja ke tuan-tuan? Saja-saja ke? Tiba-tiba masuk ke negara orang nak hancurkan bangunan orang. Semestinya seorang pemimpin besar, dia nombor satu Yaman, ada misi, ada visi dia. Kalau tidak, dia tak mari saja-saja. Tujuan asalnya adalah untuk membangunkan ekonomi negeri Yaman. Dia menyaksikan bagaimana ekonomi di Mekah berkembang hebat disebabkan bangunan Kaabah. Fahamnya, saban tahun pengunjung haji berkunjung ke Mekah, mengelilingi Kaabah. Maknanya dari sudut, dari sektor ekonomi dan sektor pelancongan, orang masuk semua ke Mekah saban tahun. Abraham menyangka disebabkan bangunan Kaabah. Lalu Abraham bangunkan satu Kaabah di Yaman, lebih besar dan lebih cantik lagi dibanding dengan Kaabah Mekah, untuk mengalih pengunjung-pengunjung haji pergi ke Yaman, nak pergi ke Mekah. Ini tujuan asal dia. Maka pemimpin tuan-tuan mesti jelas apa hala tuju dia nak bawa negara. Jangan pemimpin dia tidak jelas hala tuju dia supaya rakyat faham ke mana dia nak bawa negara ini. Bentangkan hala tuju. Baik. Kemudian sebelum Abrahah hancurkan bangunan Kaabah, Abrahah sempat bangunkan kemah di perbatasan Mekah. Kat sepadang tu dia buat kemah. Askar-askar Abraham merampas harta-harta orang Mekah, termasuklah kambing, biri-biri, domba dan sebagainya. Nata-nata orang Mekah ni dia rapah untuk sembelihan makan-makan dia. Di sinilah tuan-tuan, semasa Abrahah di kemahnya ini, datang seorang tua daripada Mekah, ditemani dengan seorang penterjemah dalam bahasa Habsyi untuk bercakap berunding dengan Abrahah ni. Persoalan saya adalah, siapakah orang tua yang mewakili Mekah ni? Diwakili orang Mekah, di berunding dengan Abrahah. Siapa dia? Itulah Abdul Muttalib, toki Nabi, pemimpin Mekah di waktu itu. Bila masuk kemah Abrahah, Abrahah tanya, apa tujuan mari ni? Kata Abdul Muttalib, aku datang untuk menuntut kembali sekalian harta-harta rakyatku yang murapah. Hak mana murapah daripada kambing, biri semua tu, mau kena pulang balik.
Ini harta rakyat aku ni. Hak mana menatang-menatang sembelih dah kena bayar. Tak boleh harapah begitu. Abraha membalas, aku ingat mu mari nak bincang hak lain. Ni minta hak harta tak sekepai ni. Harta-harta daripada harta rakyatmu ni berapa sangat ni? Mudah sangat untuk aku bayar. Ingat kamu mari bincang dalam soal aku nak hancurkan Kaabah ni. Ingatkan nak berbicara ni. Abdul Muttalib kata dalam soal Kaabah, aku tak bimbang, tak risau. Tidak khawatir sikit pun. Sebab Kaabah itu telah ada empunya dia. Telah ada pemilik sebenar Kaabah tu. Kami ini sebagai pelayan dan petugas Kaabah saja. Jiran Kaabah yang bertugas untuk menguruskan Kaabah ini. Tetapi Kaabah itu ada pemilik dia dah, Allah. Tetapi aku datang untuk tuntut sekalian harta rakyat-rakyatku ini, sebab ini amanah dan tanggungjawab aku. Aku pemimpin orang Mekah. Jadi harta-harta daripada rakyatku ini murapah tak boleh, aku kena bela. Ini pemimpin kena bela harta-harta rakyatnya. Dia kena faham soal amanah jawatan yang diberikan kepadanya. Maka Abdul Muttalib menunjukkan contoh yang baik. Dalam Quran menyatakan bahawa ciri-ciri seorang pemimpin itu, tuan-tuan, mesti ada dua. Ini disebut dalam kisah Nabi Musa AS berdepan dengan keluarga Nabi Syuaib. Disebut di situ ciri pemimpin qawiyul amin. Dua perkara. Yang pertama qawi, yang kedua amin. Qawi di sini memberi maksud gagah. Maksud yang pertama kita terjemahkan adalah dia sihat fizikalnya, gagah tubuh badannya, dia kena sihat lah. Tak semesti kata apa, tapi dia kena sihat. Pemimpin ini kena sihat semua. Jangan diangkat, dipilih di kalangan pemimpin yang tak sihat. Dia sakit, nanti apa lagi dia. Sebab dia bertugas untuk mari tengok kita yang tak sakit ini. Bukan kita semua kita tengok dia. Rona lening. Mana kita tanya, tak kira lah siapa pun, untuk mulu ke, ketua kelas ke, ketua pejabat ke, ketua negara ke, ketua negeri ke, ketua daerah ke, YB ke, tak boleh atas hak dah sihat, kena sihat. YB warna cerita lah ni, ada hospital demam 2 minggu dah. Minggu depan tanya pula, warna capok pula, capok batuk, semua sakit semua, tukar lah. Macam mana? Sebab kita nak dia mari tengok kita. Jenguk kita dah sakit, macam mana jenguk kita? Bukan kita pergi tengok dia. Ini maknanya tadi kena sihat. Yang kedua, qawi di sini memberi maksud kena berani. Dia wakil suara kepada rakyat, berani untuk menyuarakan hak-hak rakyat. Dia kena berani. Yang pertama, keberanian ini untuk menegakkan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam soal hak, soal kebenaran dan keadilan, dia kena berjuang. Soal hukum hakam Allah, mana bercanggah dengan hukum hakam Allah, dia kena sebut. Ini salah. Dalam soal menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena berani, dia kena sebut. Dalam soal kezaliman, dia kena bersuara, sebab dia wakil kepada rakyat-rakyat di bawahnya. Mana lagi pembelaan-pembelaan yang kena dibela hak rakyat, dia kena buat, kena bersuara. Kawasan dia kena pakai apa, perlu belanja, dia kena bersuara, sebab dia wakil, maka orang angkat dia. Yang pertama sihat tubuh badannya, yang kedua dia kena berani. Yang seterusnya adalah ciri-ciri yang kedua, iaitu amin. Amin itu amanah. Dia kena jujur. Dia tak boleh pelawak. Dia tak boleh khianat. Amanah, dia tak boleh khianat. Amanah kepada jawatannya, amanah kepada tugasannya. Maka sebab itu orang angkat, sebab orang percaya. Dia tak boleh menipu orang-orang di bawahnya. Tak boleh. Ini perkara asas seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu mesti ada ukuran dalam dirinya, pertimbangan di atas dosa dan pahala, iman dan taqwa, syurga dan neraka. Dikenal ada perkara ni. Kalau dia tak ada hak ni, dia mudah pelak, dia mudah tipu. Sebab apa? Sebab dia tak nampak, dia duk atau kan, tak tahu. Dia boleh lekak kau ni, boleh lekak kau ni, tetapi akan, kalaulah dia ada iman, dia tahu soal adanya timbang, ukur pembalasan di akhirat, maka inilah yang menjadi kunci dia. Maka dia akan jaga amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada. Ini pemimpin. Abdul Muttalib ada perkara ni, ada. Bahkan dia berani pergi ada Abraha ini.
Abraha ni kalau ikutnya riwayat mengatakan dia pemimpin tak pakai samang. Tak pakai samang ni saja-saja mari negara orang nak hancurkan bangunan Kaabah orang. Pelik ni. Ini dia. Nah, sebutnya Abdul Muttalib pemimpin Mekah yang dihormati dan disanjungi. Berbicara soal Abdul Muttalib, tuan-tuan, ada dua perkara besar yang berlaku dalam diri dia. Dan cerita inilah yang masyhur dalam riwayat Abdul Muttalib. Yang pertama, Allah Ta'ala berikan kepadanya air Zam-Zam. Pergi air Zam-Zam di Mekah sampai hari ini itu adalah galian Abdul Muttalib. Abdul Muttalib gali pergi Zam-Zam tu. Itu yang pertama. Mana hak kita minum hari ni? Jasa Tok Nabi korek tu. Dia seorang korek masa tu. Cerita dia Allah Ta'ala berikan pada air Zam-Zam kepada Abdul Muttalib. Cerita yang kedua adalah cerita nazar Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dia bernazar, sekiranya Tuhan berikan kepadanya anak laki-laki 10 orang, dia nak sembelih seorang. Itu dia nazar dia. Dan cerita penggalian air Zam-Zam dan nazar Abdul Muttalib ini disaling berkait, sebab dia berlaku waktu tula lebih kurang. Mana nak cerita tak boleh cerita kena cerita dua-dua. Bagaimanakah penemuan air Zam-Zam kepada Abdul Muttalib ini? Bukankah satu masa dulu air Zam-Zam itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Ismail AS dan mak dia Hajar? Benar. Sejak Nabi Ibrahim AS bawa Hajar dan Ismail masuk ke Mekah di atas perintah Allah. Quran menyatakan, Rabbi inni askantu min thurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim doa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tempatkan anak dan isteriku ini di satu lembah yang kering kontang, tidak ada air, tidak ada sumber kehidupan. Iaitulah Hajar dan Ismail diletak di Mekah. Mekah ni dikenali dengan satu lembah yang kering kontang, biwadin ghairi zar'in, satu lembah kering kontang. Kehidupan tak ada, sumber air pun tak ada situ dulu. Inda baitikal muharram, di sisi Kaabah yang mulia ini. Kemudian apabila Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Ismail, Allah Ta'ala berikan pada Nabi Ismail dan Hajar ini air Zam-Zam. Hajar menyaksikan air Zam-Zam ini, tuan-tuan, dikasihkan cerita Hajar ini dia pekuk-pekuk ataupun dia benteng-bentengkan air Zam-Zam itu untuk dibuat bekalan malam ni pula. Bila air matahari terbit, kalau tak buat benteng, macam mana nak takungkan air itu? Jadi buat takungan benteng. Bentengan inilah disebut Hajar dia tarik-tarik seluk ataupun pasir-pasir itu sambil menyebut Zam-Zam, 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 Zam-Zam. Maka lekatlah nama air Zam-Zam. Zam-Zam itu memberi maksud himpun. Hajar nak himpunkan air itu, nak takung air itu untuk malam ni pula bekal esok lagi. Kalau tak buat begitu, macam mana nak himpunkan air? Dan sabda Nabi SAW, kata Nabi, semoga Allah merahmati ibu Ismail Hajar ini kerana telah menakungkan air ini. Kalaulah Hajar tak buat benteng ini, nescaya Mekah akan menjadi lautan Zam-Zam. Sebab sumber mata air Zam-Zam ni tak pernah putus. Kita melihat di segi kajian perigi Zam-Zam ni, tuan-tuan, dia halus muncul bawah tu sumber air Zam-Zam seluas lautan bawah tanah tu. Maka sebab itu kita dapati air Zam-Zam sampai hari ni tak putus habis. Baik, sampailah satu masa Nabi Ismail AS dan masyarakatnya di waktu itu hidup membesar di Mekah dalam keadaan damai, aman, dipimpin oleh Nabi Ismail. Satu zaman masuk satu puak baru ke Mekah. Dia serang kumpulan Nabi Ismail ini, akhirnya kalah dan tewaslah kumpulan Nabi Ismail yang disebut masyarakat Jurhum. Dan sebelum masyarakat asal Mekah ini nak balik ke Yaman, mereka sempat kambus air Zam-Zam. Situ munculnya air Zam-Zam. Sejak daripada itu tak ada lagi, sebab masyarakat Nabi Ismail ini dia balik ke Yaman, dia kambuh air Zam-Zam dan tak jumpa lagi. Sampailah di zaman Abdul Muttalib di usia mudanya lagi. Masa tu Abdul Muttalib baru anak seorang. Macam mana Allah Ta'ala berikan air Zam-Zam pada Abdul Muttalib? Melalui mimpi Abdul Muttalib. Dia bermimpi selama 3 malam berturut-turut. Malam pertama muncul satu suara dalam mimpi Abdul Muttalib. Berkata suara ini, ya Abdul Muttalib, galilah. Kata Abdul Muttalib, gali kenapa? Ihrifi tiba, galilah tiba. Suara ni hilang, mimpinya habis.
Malam kedua mimpi pula. Abdul Muttalib galilah. Gali kenapa? Ihrifin madmuna. Kemudian suara ni hilang. Malam ketiga mimpi sekali. Ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, galilah. Kata Abdul Muttalib, gali kenapa? Ihrifi Zamzam, galilah Zamzam. Bila sebut Zamzam, Zamzam ini bukan cerita baru di kalangan orang-orang Mekah. Sesungguhnya masyarakat Mekah ini dia telah tahu cerita Zamzam ini, cuma tak tahu kat mana sumber dia. Sebab Mekah ni luas. Mana cerita lama? Cerita lama. Ada dulu Zamzam tapi tak tahu. Nak gali pun tanya orang lama pun tak tahu kat mana. Sebab ratusan tahun itu. Macam kita lah tuan-tuan bila sebut cerita hantu. Kita dalam dua, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tapi bila kita cerita, bukan benda pelik, sebab ada dah dalam kepala kita, dalam masyarakat kita ada dah cerita ni. Zamzam ada dulu, tapi tak tahu sumber kat mana. Kata Abdul Muttalib, yelah nak gali, tetapi Mekah ini luas. Kat mana tu? Datangkan tanda-tandanya. Dalam mimpi ini menyatakan 3 tanda. Yang pertama, adanya darah yang mengalir. Darah mengalir. Yang kedua, adanya patukan burung matuk. Yang ketiga, adanya semut. Maknanya cukup 3 tanda ini. Darah mengalir, patukan burung dan semut pada satu tempat yang sama. Esokan paginya Abdul Muttalib bergegas menuju ke Kaabah. Keyakinannya semestinya benda-benda besar seperti ini berhampiran atau sekitar Kaabah, tempat suci mereka. Dengan hikmah ilahinya, Abdul Muttalib sapa di Kaabah. Ada orang Mekah tengah sembelih binatang. Upacara dia. Upacara dulu macam-macam. Sebagai pemujaan dia, disembelih binatang, ambil darah ini disembah kepada berhala-berhala yang dipacak sekitar Kaabah. Berhala sekitar Kaabah ni banyak. Hampir 300 ke 400 ekor. Maknanya pacak-pacak luar Kaabah dan dalam Kaabah banyak. Baik, Abdul Muttalib melihat darah mengalir sampailah satu titik, darah itu berkisar, dia mutar. Darah ni mengalir atas tanah ni, mengalir, mutar musing gitu. Tiba-tiba datanglah seekor burung gagak yang mematuk. Burung gagak mari matuk situ. Kata Abdul Muttalib yang menyaksikan peristiwa ini 2 tanda dalam mimpiku. Lalu Abdul Muttalib bergegas pergi tempat tu. Dia mendapati ada semut di kaki dia. Maka benarlah ini 3 tanda dalam mimpi dia. Maknanya ni jumpa dah punca Zamzam, sini kena gali ni. Abdul Muttalib bergegas ambil cangkul dia nak gali, ditemani seorang anak dia waktu tu, namanya Haris. Laki. Anak baru seorang, masa dia muda lagi. Lalu Abdul Muttalib nak gali tempat ni, nak cangkul ni tuan-tuan, mendapat tentangan daripada orang Mekah, khususnya pemimpin Mekah. Hak tua-tua marah. Ya Abdul Muttalib, bunuh apa ni? Kata Abdul Muttalib, aku nak gali tempat ni. Dah, kami sesekali tidak akan benarkan kamu gali tempat suci kami ni. Mana boleh? Ini tempat suci kami ni, ramah-ramah ni. Mana tempat ibadah dia, tiba-tiba Abdul Muttalib nak buat benda pelik tuan-tuan. Sedangkan masa itu juga tawaf masih berjalan. Gelewak lah, orang tawaf lagi, pasal nak gali lagi. Ni tempat suci kami. Masing-masing bangkang dan bantah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib gagah tak? Tak gagah. Dia nekat. Pemimpin itu ada prinsip dia. Nekat dia. Mimpi 3 malam dah. Akhirnya Abdul Muttalib berkeras juga. Dia gali juga tuan-tuan. Sekali pun orang marah. Siap pesan pada anak dia Haris, mu tolong lindung ayah. Kawal orang-orang ni supaya ayah berjaya teruskan misi ayah ni. Akhirnya tuan-tuan, Abdul Muttalib gali. Sampailah cangkul Abdul Muttalib bertemu dengan bibi air Zamzam. Keluarlah air Zamzam. Tubik. Bila tubik air Zamzam ni, neleh lah. Kubang sekali air seluk ni, beladung ni. Ke bahasa kita sebut apa? Beladung tau. Kubang air. Dengan seluk ni. Ke Belana Kelantan. Gitulah air ni. Akhirnya Abdul Muttalib, dia ramah seluk yang campur dengan air ni. Dia akak tangan begini. Nelai seluk-seluk dengan air tangan dia, nelai. Ya ahla Makkah, innahul ma, kata Abdul Muttalib. Wahai orang-orang Makkah, sesungguhnya tanganku ni ada air dah ni. Air dah ni. Terperanjat orang-orang Mekah bersama Mekah, terperanjat sebab penemuan air tempatan ini tuan-tuan, satu benda besar. Air payah nak boleh, tiba-tiba Abdul Muttalib jumpa air ke dia. Ni benda besar ni.
Orang-orang Mekah memberikan air percuma kepada pengunjung haji saban tahun, tetapi ini air diimport, mana kerajaan import air. Tetapi Abdul Muttalib jumpa air lokal, air tempatan ni, air mata air, bisa lah. Serentak orang Mekah berkata, terutamanya pemimpin dia berkata, "Ya Abdul Muttalib, air ni air ramah-ramah, air kita, air bersama." Gitu pula dah. Kata Abdul Muttalib, "Mana boleh? Mana cik aku hak gali, mu hak bangkang, hak marah, tiba-tiba nak ngaku orang ramah. Dok, ni air aku seorang." Dia nekat, dia berkeras, kata hak dia seorang. Orang Mekah kita tak boleh, ni tanah kerajaan ni, hak ramah-ramah ni. Dok, aku mimpi aku gali. Dia nekat kata hak dia. Sehingga akhirnya berlakulah perkalutan seperti pergaduhan di hadapan Kaabah di antara Abdul Muttalib dan orang-orang Mekah, orang Quraisy. Mana pemimpin dia. Siapalah tak ada jalan selesai ni tuan-tuan. Berkatalah di kalangan mereka, "Wahai orang Quraisy, ni bukan cara kita anak beranak ni. Nak selesai masalah apa balah ni? Balah sama sendiri." Kata Abdul Muttalib, nak selesai lagu mana? Kena lantik hakim di kalangan kita. Maknanya kena ada pengadil seorang. Nak angkat hakim ini daripada mana? Dicadangkan bomoh yang terpilih. Bomoh di waktu itu menjadi rujukan. Apa sahaja, sakit pun ada bomoh. Maknanya nak selesai masalah pun ni tak bomoh. Bomoh ni dia ada ilmu tu sendirilah. Bomoh banyak, kata Abdul Muttalib. Nak pilih hak mana se? Dicadangkan seorang bomoh wanita yang paling masyhur di waktu itu, tinggalnya di Madinah. Dia biasa mampu menyelesaikan masalah. Baik, cadangan dibuat, ditetapkan satu tarikh, rombongan Abdul Muttalib bersama dengan pemimpin Mekah gilah ke Madinah. Nak takdirnya tuan-tuan, sampai di Madinah, bomoh ni tak ada. Dia bermusafir pula ke Khaybar, jauh pula. Lepas tu nak balik ke Mekah, masalah tak selesai. Bekalan air pun habis. Maka bincang sekali dengan mereka, lagu mana dia selesai masalah kita ni. Nak balik ke Mekah, air tak ada. Tiba-tiba masing-masing menyerah dah tuan-tuan, tak nak guna dah, mati dah kita. Kata Abdul Muttalib, ni bukan cara dia ni, jangan menyerah dulu sebelum juang. Abdul Muttalib bingkas naik atas unta dia, baru berjalan selangkah dua tuan-tuan. Sekali lagi Allah Ta'ala berikan pada Abdul Muttalib air mata air, tubik pulak di Madinah melalui tapak kaki unta Abdul Muttalib. Tubik pulak air mata air. Hak Mekah nusa dah dia. Dinu pun dalam keadaan dia sulit, tak ada bekalan air, Allah Ta'ala berikan juga pada dia, disaksikan oleh teman-teman dia ini. Lalu Abdul Muttalib berikan air ini cuma pada saing-saing dia. Minum. Pakat buat bekal belaka, kita nak balik ke Mekah pula. Kejadian inilah menyebabkan sahabat-sahabat dia iktiraf. Maka sesungguhnya peristiwa ini menunjukkan bahawa memang penciptaan Tuhan ini Allah berikan pada Abdul Muttalib. Jadi kita putuskan air Zam-Zam di Mekah menjadi pemilikan tetap dan mutlak oleh Abdul Muttalib. Jadi sepakat dia bagi pada air Zam-Zam ni milik Abdul Muttalib lah. Hari ni tuan-tuan, kita minum air Zam-Zam itu tu perigi tak okey Nabi hak gali semula sampai hari ni. Dan Abdul Muttalib mewakafkan perigi Zam-Zam ini secara percuma. Siapa saja nak ambil air Zam-Zam, lah gilah, banyak mana pun lah gilah. Maka sebab itu kita pergi ke Mekah, air Zam-Zam cuma. Padahal Arab Saudi kalau nak kau utung ni mudah sangatlah. Bos botol gini dia bayar air Zam-Zam. Dah jutaan manusia berkunjung ke Mekah tak habis-habis, padahal ni je. Tidak sebut minyak lagi. Tapi tak boleh sebab dia wakaf untuk Nabi lah. Air cuma saja. Zam-Zam tuan-tuan cuma di Mekah. Banyak mana pun, berapa gailan pun. Saya ingat saya kali pertama ke Mekah dulu tuan-tuan, saya bawa balik 5 tong air Zam-Zam. Saya pergi dengan kapal laut. Kalau kapal terbang tak boleh nak balik 5 tong. 1 tong itu lebih kurang 10 liter. Hari ni travel kita, mana-mana travel Andalusia ke, travel mana lagi, Insaf ke, semua boleh 5 liter je saja seorang. Dulu pernah boleh 10 liter. Dan saya masa pergi daripada Mekah, daripada Mesir naik kapal laut, dalam kapal laut dia tidak ada had. Lah gilah nak balik banyak mana pun. Saya pula teringat masa tu kita nak pergi ke Mekah, sahabat-sahabat kita, pelajar-pelajar Azhar ni, mari ulu-ulu pitih kita salang, kita nak pergi Mekah kan. Dia bagi RM1, tu RM2, RM5, RM10, sikit-sikit seorang lah. Pakai ulu sikit. Kita pun tak tahu nak balik kenapa pada sayang-sayang kita, nak pitih pun tak ada juga. Jadi kita ingat air Zam-Zam. Zam-Zam ini percuma. Maka saya buat balik 5 tong, 50 liter.
Dah pikul lagu mana tu Ustaz? Saya ambil troli, beli troli, boh dan troli, ikat, buat masuk dalam kapal, tak ada masalah, tak ada hak. Jadi sayang-sayang kita di Mesir tu, bila kita sapa rumah tu, dia mai kunjung, dia minum air zam-zam. Itu waktu ambil air zam-zam, minum penuh-penuh ni tuan-tuan ni, penuh ni, gelas-gelas tu bina air zam-zam kasih kedok, dia minum penuh, nambah pula. Saya telah gilah sahabat-sahabat ni, banyak lagi tu, loh gilah saya kata. Maknanya sini kita beli pula gelas kecil tu, bagi sikit-sikit tahu kan, kau dah cukup. Mewah dari segi air zam-zam. Baik, al-ma'u zamzam lima syuribalah, kata Nabi. Air zam-zam itu sebagai apa yang kamu niatkan. Apa saja niat, impian kita, doa kita tuan-tuan, nak minum air zam-zam, jangan lupa berdoa. Bila berpeluang ada air zam-zam depan mata kita ni, nak minum tu berdoa apa saja, nescaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada satu kitab khusus ulama menceritakan kelebihan-kelebihan air zam-zam. Banyak doa-doa ulama-ulama dulu, mereka menjadi alim, mau tanya pasal apa saya jadi alim sangat. Aku teringat sebelum aku minum air zam-zam di Mekah dulu, aku berdoa supaya nak jadi alim, katanya. Jadi alim, nak bagi anak kita baik ke, suami lembut hati ke, dan sebagainya. Masalah rumah tangga anak kita dengan menantu kita, tak apa, minta doa, ya Allah damaikan. Apa saja doa kita. Anak kita orang ni seorang tak ada anak lagi, mana zuriat dia tak ada lagi, mana cucu kita ikut anak ni tak ada doa, mudah-mudahan bagilah Tuhan bagi doa. Minum air zam-zam, jangan lupa berdoa. Al-ma'u zamzam lima syuribalah, kata Nabi. Air zam-zam itu sebagai apa yang kamu niatkan, insya-Allah. Baik tuan-tuan, maka jadilah air zam-zam itu milik mutlak oleh Abdul Muttalib. Akhirnya Abdul Muttalib membahagikan air zam-zam. Cuma saya nak kembalikan cerita ini di saat Abdul Muttalib sedang gali air zam-zam tu. Di saat dia nak gali itulah mendapat tentangan, bantahan, protes daripada orang Mekah cukup hebat ke atas Abdul Muttalib, sehingga Abdul Muttalib terasa tertekan. Orang marah ke dia, dia nak gali, orang marah ke dia, marah ke dia, dia tertekan sangat. Orang pula tak ada tolong dia seorang. Anak dia dah nak defend dia, dok cari-cari orang je. Anak dia seorang, Haris tadi tu. Maka di sinilah Abdul Muttalib dia bernazar, wahai Allah, wahai Tuhan Kaabah, kiranya engkau berikan padaku anak laki-laki 10 orang. Aku nak sembelih seorang. Nazar dia tu, aku nak sembelih seorang. Sebagai tanda taat dan bersyukurnya dia bila Tuhan bagi anak kepada dia, laki-laki. Dia nak laki-laki, sebab laki-laki ni banyak boleh defend dia, boleh tolong dia. Dan kebanggaan orang-orang Mekah bila boleh anak lelaki ni. Ini dia berdoa tu, sabit tu. Wahai Allah, sekiranya engkau kurniakan kepadaku anak laki 10 orang, nak sembelih seorang. Akhirnya Allah Ta'ala berikan pada Abdul Muttalib anak seramai 16 orang. 16, 10 laki, 6 puang. Termasuklah ayah Nabi, Abdullah, Haris, Abu Talib, Abu Lahab, Abbas. Abu Lahab tu pak saudara Nabi tuan-tuan, pak saudara Nabi, bukan orang lain, pak saudara Nabi. Dari tentang Nabi sah, tak pelik. Pak saudara dengan anak saudara beza parti, tak pelik. Contoh, kalau hari ini pun tuan-tuan tak pelik. Dan kita nak tegaskan pada hari ini, walaupun perbezaan di kalangan kita dari segi perjuangan dan fahaman, jangan baloh je, jangan baloh. Biarlah pak saudara pun ada pegangan dia, ada kepercayaan dia, prinsip dia, ada perjuangan dia. Kita nak saudara, walaupun jangan baloh, tu je poin. Berlaku pilihan raya baru ni, siapa pak dara supaya seronok anak dara balas pula pak dara nu belah-belah kalau berang. Jangan bala. Kita hari ni politik matang dan sejahtera. Saya tekankan perkara ini. Dengan saing-saing pun jangan bala. Kita boleh pergi mari. Undian itu adalah rahsia. Kita berlapang dada. Sebab payah untuk temukan satu titik ni tuan-tuan. Sumber yang datang berbeza-beza. Maka di sini saya nak tegaskan, nak peringat je ni, bukan soal nak cerita soal politik sangat, tapi jangan balah. Balah itu menyebabkan terputusnya silaturahim, itu haram. Kita terima. Bahkan saya suka satu-satu tempat tu, dia saling-saling Makkah ni, saling tukar makanan. Hebat dia. Ayah dia duduk Makkah ni, anak duduk ni, tak ada masalah. Pak ayah ni kenapa malam ni ayah? Malam ni ayah ikan bakar tu dia. Pak mak, kita seorang je dah tukar ikan bakar capur je, boleh tak, begitu kan bagus tu. Ini politik matang dan sejahtera tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila anak Abdul Muttalib ini hebat-hebat belaka dah, dan Abdul Muttalib sampailah usia tua dia, janggut panjang,
Putih belaka, janggut putih, rambut putih. Diriwayatkan Abdul Muttalib rambut dia panjang. Dia tinggi orangnya, lawa, putih belaka dah. Anak-anak menyaksikan ayah ni sama duk menung, duk mikir sama. Seperti menanggung satu beban yang besar. Siapalah anak tanya, pasal apa ayah duk nengung sangat, Sebenarnya tuan-tuan, Abdul Muttalib dia terkenangkan nazar dia tak selesai lagi. Anak boleh dah 10 orang ni, hebat-hebat belaka. Sedangkan dia pula, Tuhan bagi dah 10 anak laki-laki, dia usia lanjut nak tua dah. Nazar tak buat lagi. Nazar ini perlu ditegaskan, kalau mengikut syariat Islam, nazar dia tak salah nazar dia ni. Mana boleh nazar bunuh anak, munasabah. Mana nikmat boleh anaknya? Tak boleh. Nazar yang bercanggah dengan syariat tak boleh. Sekalipun nazar pun. Anak hamba jaya SPM malam ni, tengok malam ni tikan nombor ekor dah kita. Tak boleh. Tak boleh. Nak makan-makan masuk rumah jiran lah, tak boleh. Tak boleh. Maknanya nazar mesti menepati syarat. Nazar nak berjaya, nak melih kambing, nak apalah macam gitu. Baik. Abdul Muttalib dirasa terbeban, tak selesai-selesai masalah. Hipungkan anak-anak. Dulu ayah ada menazar, sekiranya ayah diberikan anak 10 laki-laki, ayah nak sembelih seorang. Lagu mana pendapat anak-anak? Anak-anak pun tak kata apa. Anak-anak kata dah nak guna dah ayah menazar. Tunaikanlah nazar ayah tu. Kami nak terguna. Ceritanya sekarang ni nak melih, bukan melih binatang ni, melih salah seorang daripada puakmu. Dah nak buat guna. Kita reda je lah. Lagi pula tengok ayah terbeban, mikir sama ni. Baik, anak-anak reda. Dan nak pilih siapa di kalangan kamu ini, maka buat undian. Ngundilah di kalangan orang Mekah. Itulah menjadi cara dan kaedah orang-orang Mekah. Dia mengundi. Undi nasib. Apa saja keputusan pun kadang-kadang mereka melalui tilikan nasib dan undian nasib. Undi macam mana? Dia buh dalam sebekah ni. Katalah 10 orang anak Abdul Muttalib, dia buh 10 batang anak panah, tulis nama masing-masing, goncang, kemudian cabut siapa yang terpilih tu. Undian buat di mana? Dalam Kaabah. Siapa yang buat? Adalah SPR dia, wakil dia. Mana kita ini SPR kita lah, wakil. Maka dipacak satu tarikh, buat undian di Kaabah. Orang Mekah berkumung lah, tuan-tuan, pelik ni. Pemimpin nombor 1 Mekah buat upacara pelik-pelik dan sembelih anak salah seorang lelaki di kalangannya disebabkan nazar dia. Masyhur nazar Abdul Muttalib ni. Akhirnya tuan-tuan buat undian. Masa undian dibuat, berkata Abdul Muttalib, kalaulah undian hak naik ni bukan Abdullah, nescaya mudah-mudah selesai lalu nazar aku ni. Sebab dia sayang Abdullah. Tiba-tiba naik Abdullah, kata SPR. Terkejut Abdul Muttalib. Setak beruk dia maknanya. Anak-anak dia tambah naik, tambah sembelih, naik hak rasul dia ni Abdullah. Kata Abdul Muttalib, hak pertama ni tak kira, buat kali kedua kali lagi. Undian kali kedua naik pula Abdullah. Kejut lagi dia, tak suka naik Abdullah lagi. Berkata Abdul Muttalib, gini buat sekali ketiga, kalaulah kali ketiga benar naik nama Abdullah juga, nescaya aku surrender lah. Memang itulah takdir hidup dia. Naik ketiga Abdullah juga. Tak boleh nak buat apa-apa, dia terima saja. Lalu dia berheret, Abdullah bawa anak dia ni menuju ke tempat sembelihan di sisi Kaabah, tempat orang Mekah melih sama dah. Nekatlah sungguh dia nak sembelih anak dia dengan pisau tajamnya ada belaka. Khumung habis orang Mekah ni di sekitar Kaabah. Nak sembelih ni tuan-tuan, di saat benar-benar nak sembelih Abdullah, Abdullah balas ke? Abdullah bantah ke? Tak. Ulu je sepakat dah kan. Berkatalah orang-orang Mekah, ya Abdul Muttalib, Sayyidul Mekah, wahai Abdul Muttalib, pemimpin kami, jangan sembelih Abdullah. Kami semua sayang Abdullah, dia baik, bijak, handsome, sega orangnya, memberikan pulangan keuntungan yang besar setiap kali berdagang. Maknanya begitu, ayah Nabi ni hebat berdagang. Hak anak beranak mak dara pak dara tu sama jugalah, janganlah sembelih anak dara tu dan sebagainya. Abdul Muttalib dia pemimpin yang nekat. Kata dia, tak boleh, aku nazar. Tak boleh. Kemudian abang-abang Abdullah, maknanya adik-beradik dia pula, wahai ayah, kami bukan nak halang nazar ayah dah, tapi kali ni nak tukar. Ayah pilih salah seorang daripada kami ni, abang-abang ni, hak mana ayah kenal, ganti dengan Abdullah ni. Bukan tak mahu nazar ayah, ganti. Kata Abdul Muttalib, tak boleh, ngundi dah kita ini. Ini pemimpin tuan-tuan.
Pemimpin akan disanjung, dihormati pada prinsip dia. Pemimpin kena begitu, ada ketegasan dia. Ni kadang-kadang kita tengok pemimpin, sebahagian daripada pemimpin yang berlaku di kalangan kita lah. Contoh di kalangan kita, contoh masa PR, masa mengundi baru ni lah. Sebelum mengundi kata tak boleh bersama tadi, tak boleh bergabung. Lepas mengundi boleh ada gabung. Contoh, boleh ada pula bergabung. Dulu no, lepas mengundi yes. Lagu mana ni? Pemimpin mesti tidak berganjak, tidak berubah daripada dasar parti, dasar perjuangan. Maka itulah akan disanjung, dihormati oleh orang-orang yang dipimpin, rakyat di bawahnya. Apatah lagi bila ini berlaku pembohongan yang besar. Ni tuan, contoh Abdul Muttalib sekalipun hak nak sembelih ni anak dia nekat. Tak boleh ngundi dah, Abdullah cerita dia. Akhirnya tuan-tuan, dalam keadaan genting betul-betul, Abdul Muttalib nekat nak sembelih Abdullah. Muncul seorang di kalangan orang Mekah, dia kata, Abdul Muttalib, pemimpin kami, sabar dulu, tenang dulu, fikir panjang dulu. Ada tak cara-cara lain nak selesai nazakmu? Tapi ada cara lain tau. Kami bimbang akhwati, sekiranya engkau kekal tetap meneruskan upacara ini, nescaya generasi akan datang, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang, akan menganggap ini sebagai adab resam oleh orang-orang Quraisy apabila boleh 10 anak laki-laki kena sembelih seorang. Hak dekat-dekat ni, generasi dekat ni tuan-tuan, dia tahu lagi cerita ni, saya tahu lagi siapa lagi cerita dia ni. Ni cerita nazar seorang pemimpin je. Tapi hak akan datang tu, hak 50 tahun, mereka menganggap nenek moyang kami dulu adat resamnya bila-bila 10 anak laki-laki kena sembelih seorang. Itu kita bimbang. Bunuh habis ranah tu generasi akan datang. Pemimpin mesti berwawasan, mesti pandang jauh. Pemimpin juga sebagai cerminan kepada masyarakat di bawahnya. Saya teringat dalam sejarah silam tuan-tuan, pemimpin ini suka dia berfashion, ambil baju kain daripada Yaman, daripada Syria, daripada Australia, daripada Sepanyol. Dia suka fashion ni, fashion semua, jangok orang ni. Maka tumbuhlah kedai-kedai fashion di kalangan rakyat-rakyat dia banyak. Maka masyarakat dia akan jadi fashion, jadi gitu. Ratu-ratu akan jadi banyak. Baik. Kemudian beralih pemimpin yang suka makan. Dia pergi restoran tu, restoran ni, maka timbullah restoran-restoran banyak, resepi-resepi pun banyak. Lemang, cicah budu, ada belaka, buah petang, dia reka habis lah hari ni. Kalau pemimpin seperti itu, ada satu sejarah silam yang lampau, pemimpin suka bunuh ulama. Dibunuh ulama, ribuan ulama dibunuh, sehingga menjadi perbicaraan di kalangan masyarakatnya. Bangun-bangun tidur tanya, hari ni berapa orang kena bunuh? Kawasan mana pula? Ulama mana pula? Gitu hari-hari perbincangan. Berapa orang hari ni? Hari ni 20. Esok-esok. Gitu. Makan 35. Bunuh. Itulah yang berlaku. Maka pemimpin kena fikir jauh. Tak boleh pemimpin ni bila dia diangkat menjadi pemimpin tuan-tuan, ikut suka-suka dia nak buat apa. Lagi-lagi kalau buat masyarakat, dah ni hamba itu peribadi hamba, jangan ambil. Tak boleh. Apabila menjadi milik masyarakat, kena jaga belaka, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, dalam, luar, dia kena jaga belaka. Itu dia. Baik. Kata mereka, Abdul Muttalib cari cara lain lah, cara lain. Kata Abdul Muttalib, dah cara menapa? Lagu mana lah? Kena lantik hakim di kalangan kita. Itu bomoh lah. Bomoh mana? Sekali lagi dicadangkan wanita Madinah yang hak tadi tu. Panjang usia dia tuan-tuan, masyhur dia. Sepakat Abdul Muttalib dan rombongan pergi sekali lagi rombongan ke Madinah. Sampailah di Madinah, takdirnya berjumpa. Kali ini ada. Lalu diceritakan masalah yang berlaku di Mekah ini, pasal nazar dia nak kena bunuh anak ni. Berkatalah bomoh wanita ini, aku ingin bertanya, bagaimanakah undang-undang orang Mekah? Yang pertama, bukan guna undang-undang Madinah, undang-undang atau hukum hakam orang Mekah. Apabila seseorang itu disabitkan hukuman mati padanya, tebusan dia atau ikat jamin dia lagu mana? Tengok, nak bahaya lagu mana kalau seorang itu kena hukuman mati. Kata Abdul Muttalib, kami menembusnya dengan 10 ekor unta.
Hari ni bahasanya ini ikat jamin tuan-tuan. Kalau maknanya kena curi 60 ya. Kena berigak beli kat market. Yang ambil susu anak, minyak, apa nama minyak. Hari ni berebut telur. Saya tengok tuan-tuan depan mata saya dulu. Di mana seorang tu kena katok tepi jalan. Ramai orang katok dia, belasah dia. Kembur, cari habis luar-luar dia ni. Kembur tubik, saya tengok tubik daripada baju dia. Tuan-tuan tahu apa dia? Susu anak. Oh, siang sungguh saya tengok. Barangkali anak dia lapar susu. Dah tak ada pitih. Nak mana? Curilah. Kena katok orang. Kembur susu atas jalan ni. Dia nak mana? 60 ya maknanya. Habis-habis kira ada 60 ya. Kena menjaga setahun. Tahu. Nak ikat jamin dia. Ikat jamin pun 2,500. Kalau dia pitih bayar, betul berlepas. Begitu juga. Kadang-kadang hak bawah ni curi 60 ya kena setahun tuan-tuan. Hak atas-atas ni curi 60 juta. Banyak lagi tak ada apa-apa. Lepas pun ada. Contohlah. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Kata Abdul Muttalib, kami membayarnya dengan 10 ekor unta. Maknanya kalau zaman tu ada yang kaya, dia boleh bayar 10 ekor unta lepas. Baik. Kalau gitu kata perempuan ini, buat undian Abdullah dan unta. Tengok berapakah hitungan sebenar Allah nak daripada tebusan Abdullah ni. Kalau orang biasa, dalam kes biasa 10 ekor je. Tapi Abdullah tak tahu. Ini kes special ni. Maka suka sangat Abdul Muttalib apabila ada jalan keluar ni. Ada solusi dia ni. Balik ke Mekah. Cepat-cepat pacak satu tarikh. 19 November. Ngundi lah contohlah. Ngundi di Mekah. Kita hari tu ngundi 19 November. Ngundi. Kali ni undian dibuat unta dan Abdullah. Goncang lah. Goncang. Naik Abdullah. Bila naik Abdullah, kata Abdul Muttalib, 10 ekor unta. Siapa tulis? Ada orang catat SPA dia. Goncang lagi. Naik yang kedua, Abdullah, tambah 10 ekor. Goncang, naik Abdullah, tambah 10 ekor, 30 ekor. Begitulah terus terang tuan-tuan. 10. Sapalah genak-genak 100, dah selesai lagi tu. Sebab naik Abdullah lagi tu. Yang ke sebelah buat undian. Tiba-tiba yang sebelah lah naik unta. Kata Abdul Muttalib, betul unta dah ni. Tak puas hati lagi dia. Tak sedap. Kali lagi. Undian kali ke-12. Naik pula sekali lagi. Unta. Benarkah unta? Unta dah ni. Dia tak sedap lagi. Abdul Muttalib kata, betulkah nak 100 ni? Dia tak puas hati lagi. Tak puas lagi. Abdul Muttalib suruh yang ke-13. Kali lagi. Benar juga naik unta. Maknanya tuan-tuan, 3 kali dah naik unta ni, benarlah hitungan yang Tuhan nak sebenar untuk menebus Abdullah sebanyak 100 ekor unta. Keluarlah Abdul Muttalib dalam keadaan suka dia, gembira dia daripada Kaabah. Berkata pada orang-orang Mekah, Abshiru ya ahla Makkah, Abshiru ya ahla Quraisy. Berita gembira untuk orang-orang Mekah, orang Quraisy. Sesungguhnya nazarku telah selesai, Abdullah telah selamat. Dengan tebusan sebanyak 100 ekor unta yang akan kusembelihkan, menjadikan sajian yang enak dan lezat untuk seluruh orang-orang Mekah. Sama ada hak merdeka ke, hak hamba ke, hak tinggal di bandar, tinggal di kampung, tinggal di rumah, tinggal di pergunungan, binatang atau manusia, gilah, makanlah mereka. 100 ekor unta menjadi sembelihan. Unta disebabkan menebus Abdullah. Masing-masing di kalangan orang Mekah berkata, mereka bergembira menikmati sajian yang enak, makan unta, disebabkan Abdullah. Masing-masing habis sayang pada Abdullah. Bukan senang nak makan daging dulu tuan-tuan tak. Ni zaman dulu dah. Saya ingat tok saya cerita, mak saya cerita dulu nak makan daging payah bang, dia kata. Kalau ada kenduri, kahwin suka sangatlah boleh makan. Toko 2 tak apa dah. Daging. Kita hari ni tuan-tuan pagi tadi baru nasi minyak, lauk daging. Bahan dah maknanya. Malam ni kat gigi, bahan daging pula. Mudah hari ni. Hari ni dulu payah. Masing-masing masjid suka. Akan ku kahwinkan Aminah, akan ku kahwinkan Abdullah dengan Aminah, kata Abdullah. Kata Abdul Muttalib. Akhirnya tuan-tuan selesailah. Kisah Abdul Muttalib ini, nazarnya selesai dengan tebusan sebanyak 100 ekor unta. Saya nak sudahkan dengan sabda Nabi SAW. Kata Nabi, Ana ibnu Thabihain. Nabi sebut dalam hadisnya, Ana ibnu Thabihain. Aku ini anak kepada jaluran keturunan 2 orang yang hampir-hampir disembelih oleh ayah dia. Keturunan Nabi ni.
Nabi kata, aku ni mari ikut mana ni? Mari ikut jaluran keturunan dua orang yang hampir-hampir disembelih oleh ayah dia sendiri. Yang pertama moyangku Ismail alaihissalam yang hampir disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam peristiwa pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama. Cuma saya nak rungkaikan sikit sini tuan-tuan, bagaimanakah tuan-tuan faham sembelihan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tu? Adakah kita faham Nabi Ibrahim dia tak bisa tekuk anak dia, pejam mata bismillah ya Allah, tengok-tengok tukar dah, kibas dah. Lagu tu kepahaman kita tuan-tuan. Dah lagu mana ustaz, kita segitulah ustaz, daripada kecil kita pun tak tahu juga. Bukan begitu. Bukan begitu. Wahyu turun. Kibas ni mari ikut dahanan pohon. Mari. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu hati Nabi Ibrahim benar-benar nekat. Yang pertama diriwayatkan Nabi Ibrahim toreh dah ni. Toreh dah. Pisau tajam dah. Tapi tak elok. Allah Taala perintah sekali lagi, Ibrahim sekali lagi buat. Sekali lagi. Anak buat kali kedua tu. Bahkan Nabi Ibrahim telah baringkan anaknya Ismail ni di tanah. Qad saddaqta ru'ya, kata Allah, sesungguhnya engkau telah membenarkan perintahku ini. Allah Taala Maha tahu memang Nabi Ibrahim nak sembelih betul-betul anak dia. Lalu Allah Taala turunkan kibas keluar, sembelih kibas itu. Mana? Bukan kibas tu kena igak pulak, kena jegak pulak budak, kibas serah diri. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sembelihlah dua tu. Kalau kita faham, tiba-tiba jadi magic point tukar. Jadi kibas. Dah pakhwana anak dia Nabi Ismail tadi. Pakhwana pula. Itu magic. Itu macam mana Islam itu sebuah agama fitrah yang diterima secara lembut, boleh diterima secara akal yang waras kita ni. Kalau magic itu pelik sangat. Ini pertama. Itulah moyang Nabi Ibrahim, moyang Nabi iaitulah Ismail hampir disembelih oleh ayah dia sendiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ayahku sendiri Abdullah yang hampir disembelih oleh ayahnya iaitulah atukku Abdul Muttalib. Dalam peristiwa atukku nak tunaikan nazar dia kerana Allah. Maknanya Abdul Muttalib nak sembelih anak dia Abdullah disebabkan Allah. Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia disebabkan perintah Allah. Dua-dua sembelihan ini kerana Allah. Dan aku mari ikut jaluran ini, kata Nabi. Hebat tuan-tuan. Subhanallah. Akhirnya sampailah riwayat Nabi Ibrahim, sampailah riwayat Abdul Muttalib ini di usia senjanya. Riwayat mengatakan mati dia sekitar umur 85. Ada riwayat kata 120. Bahkan ada juga sampai mencecah 140. Wallahu alam. Dan begitulah sedikit sebanyak kita melihat bagaimana contoh tauladan yang ditunjukkan oleh kepimpinan Abdul Muttalib, atuk Nabi SAW. Dan cerita ini berhubung rapat dengan sirah Nabi SAW. Nabi kita sayang, kita hormat dan kita cinta. Lalu kita tidak lupa untuk merafakkan ataupun memanjatkan salawat kita pada Nabi SAW dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya rasa itulah seberingkas yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Terima kasih sekali lagi di atas undangan dan perhatian tuan-tuan. Mohon maaf salah dan silap, juga ambil masa lebih sikit. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم.